TV KPM. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Raya, raya, raya juga, tapi pelajaran jangan lupa. Belajarlah walau di mana, di Dek TV kan ada. Itu dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Walaupun dalam kesibukan kita nak menyambut Aidilfitri ni, maklumlah sebulan beraya kan. Tapi raya-raya juga pelajaran jangan kita lupa. Yang paling penting di mana pun kita berada, SOP kena jaga, budayakan norma baharu, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kemudian pakai pelitup muka bila keluar dan juga kerap sanitasi tangan. Alamak kan, ini kes makan lemang lah ni, fumble banyak sangat kan. Tersyasyul dengan gel pembasmi kuman, gunakan hand sanitizer ataupun basuh dengan tangan dengan air ataupun sabun, insya-Allah. Baik, untuk hari ini kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji sama-sama topik ataupun subjek yang kita akan belajar berkenaan dengan pendawaian domestik. Tapi siapa cikgu yang akan bersama dengan kita di hari raya ni? Jom kita sama-sama saksikan profil guru ini. Buat selagi mampu sampai jadi. Itu dia tagline Ustaz ataupun Cikgu Fakrul. Ustaz pula kan. Hari raya ni cikgu, semua nak jadi ustaz. Baik. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Sihat cikgu, alhamdulillah. Masya-Allah, seronok dapat bersama dengan cikgu walaupun di hari raya cikgu, tapi masih lagi sudi bersama kita untuk sama-sama kita nak belajar. Walau di mana pun kita berada, hari apa sekalipun belajar tak boleh lupa cikgu. Betul. Itu dia. Kita nak belajar berkenaan dengan pendawaian domestik. Tapi cikgu, sebelum tu saya nak bawa cikgu pergi ke meja keramat saya cikgu. Ni kita ada ketupat, ada kuih raya tapi bukan itu yang kita nak kita nak makan ke apa, kita nak guna hand sanitizer cikgu. Kita nak sanitasi tangan. Okey, sanitasi dulu. Silakan cikgu. Ini sebab kita nak budayakan norma baharu So kena jaga penjarakan fizikal. Okey, saya pula sanitasi. Okey, baik. Okey, kemudian okey, baik. Bila kita dah gunakan sanitizer cikgu, gel pembasmi kuman, so kita boleh buka kita punya pelitup muka lah. Okey. Okey. Baik cikgu, cikgu boleh pandang ke depan cikgu. Semua pelajar-pelajar cikgu nak tengok muka cikgu yang handsome ni cikgu. Kan di hari raya ni sambil makan ketupat, makan lemang tu, nak tengok muka cikgu. Baik cikgu, kita boleh masukkan dalam bekas pelitup muka. Kalau kepada anda mungkin yang ada bekas boleh masukkan dalam bekas, kalau tak ada boleh masuk saja dalam saku cikgu. Jangan buang merata-rata sebab ada kuman kan, bakteria dan sebagainya. Baik cikgu, itu dia. Kita dah kita dah simpan elok, kita boleh letak. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita mengorak langkah kita untuk belajar ataupun ambil teknik-teknik kan untuk mereka yang nak pecut untuk SPM 2021 ni cikgu. Kita nak tahu juga cikgu berkenaan dengan subjek kita. Sebenarnya dalam pendawaian domestik ni apa yang ditekankan, apa yang nak disampaikan kepada pelajar-pelajar cikgu? Okey, untuk pendawaian domestik ni ialah salah satu daripada mata pelajaran vocational. Okey, mengikut format KSSM, Curriculum Standard Sekolah Menengah. So dalam pendawaian domestik ni dia tekankan kepada kemahiran melakukan pendawaian elektrik lah. Elektrik satu fasa untuk belajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Itu dia. Pendek katanya lebih fokus kepada elektrik lah cikgu. Buat pendawaian. Dan itu dia. Terakhir sekali dia akan belajar untuk menjadi usahawan. Bukan setakat dapat belajar berkenaan pasal elektrik saja, pendawaian saja, tapi berpotensi cikgu untuk jadi usahawan juga. Itu dia. Baik, itu kata cikgu Fakrul berkenaan dengan pendawaian domestik. Tapi apa pula kata student-student berkenaan dengan pendawaian domestik? Jom kita nak saksikan dulu video ini.
TV KPM. Suka dengan topik ini kerana topik ini memberi pengetahuan mengenai maklumat berkaitan dengan alatan tangan yang digunakan dalam pendawaian permukaan. Di samping itu juga, saya dapat mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pendawaian permukaan. Saya suka dengan topik ini kerana topik ini memberi pengetahuan mengenai simbol-simbol elektrik dalam pendawaian. Di samping itu juga, saya dapat mengetahui lukisan simbol yang digunakan dalam pendawaian. Saya suka dengan topik ini kerana topik ini memberi pengetahuan dengan data-data pendawaian elektrik. Di samping itu, saya juga dapat mengetahui keselamatan yang ada pada pendawaian elektrik. Didik TV KPM. Baiklah, itu kata-kata ataupun pandangan pelajar-pelajar kita berkenaan dengan pendawaian domestik ini, cikgu. Dan sebenarnya pendawaian domestik taklah susah sangat, cikgu, kan? Tak susah sangat. Sebab kadang-kadang ada orang kata, yelah pasal wire kabel ada berseliratnya kan, rasa macam semak kepala ni kan, macam mana ni serabut ni kan. Tapi tak apa, sebab saya pun macam anda juga, so kita nak belajar sama-sama. Saya pun nak tahu juga mungkin tips-tips mudah untuk mereka yang mungkin yang menonton ni dia belum sampai SPM tapi dia ada minat. So boleh juga dapat tips bagaimana nak memahami orang kata apa untuk subjek pendawaian domestik tingkatan 4 modul 1 ni, cikgu. Cikgu dah ready, cikgu? InsyaAllah Dah saya dah ready. ready. Tapi sebab kita dah ada ketupat kan, walaupun ketupat ni bukanlah ketupat betul-betul. Kita ada kuih tu kuih betul-betul. Tapi kita nak makan dulu kejap, cikgu. So kita boleh rehat seketika. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, kita dah tak sabar sebenarnya nak belajar ataupun nak ambil tips-tips penting bersama dengan Cikgu Fakhrul Anwar bin Ahmad untuk pendawaian domestik tingkatan 4 modul 1. Tapi suka saya nak ingatkan kepada anda, walau di mana pun kita berada, ingat penjarakan fizikal kena jaga, kemudian kena pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan. Dalam masa yang sama, cikgu, selain daripada Hari Raya Aidilfitri sekarang ni, hari ini 16 Mei 2021 juga merupakan Hari Guru. So saya nak ucapkan selamat Hari Guru, cikgu. Kepada Cikgu Fakhrul Anwar dan juga kepada semua guru-guru yang sedang menonton pada ketika ini. Tanpa anda, siapalah kami. Itu dia. Ini sempena dengan Hari Guru ni, kalau kita tengok temanya adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Baik, cikgu, saya tak nak keseorangan sebab saya selaku pelajar cikgu yang baharu dan saya melantik diri saya sebagai ketua kelas hari ini, cikgu. Aci tak, cikgu? Boleh, Haji. Lantik diri sendiri. Baik, saya nak ajak rakan-rakan saya juga daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud Iskandar, Johor, yang akan bersama dengan kita pada hari ini untuk mengulang kaji bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum, apa khabar semua? Rakan-rakan kita mungkin boleh unmute mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua sekali. Rakan-rakan di Google Meet. Baik, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita. Cikgu, boleh, cikgu? Boleh. Kepada rakan-rakan di Google Meet yang bersama-sama dengan saya pada ketika ini, kita nak berkenalan. Mungkin kita boleh mulakan dengan Muhammad Azri. Bolehkah, Azri? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Azri bin Suhami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Oh, Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Baik, terima kasih banyak, Azri. Baik, kita teruskan dengan pelajar yang seterusnya. Syamil, silakan Syamil. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil bin Sekolah Menengah Kepala Batas. Baik, terima kasih banyak, Syamil. Kita teruskan dengan rakan kita seterusnya, Haikal. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haikal Abdul dari SMK Kepala Batas. Itu dia. Baik, terima kasih, Haikal. Kita terus dengan Haikal Effendi. Ada dua Haikal, Haikal Effendi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Effendi bin Zainuddin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas tu dia bunyi tu bahasa lorak Kedah tu. Baik, rakan kita Azib betul ke? Azib Akmal. Azib. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Akmal bin Mak Daud daripada SMK Kepala Batas. SMK Kepala Batas. Dia bagus sikit sebab dia bunyi S tu. Baik, dan the last one. Adam, silakan Adam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adakir bin Muhammad Azri dari Sekolah Kebangsaan Kepala Batas. Itu dia. Baik, semua rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Maafkan saya cikgu. Tadi Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud Iskandar Johor tu adalah sekolah cikgu. Itu dia. Ini rakan-rakan kita ni daripada Kepala Batas ni orang kampung cikgu. Orang kampung saya ni, orang Kedah. Lama ni sebab tak boleh nak merentah negeri cikgu. Kita tak boleh nak balik kampung, jumpa orang kampung pun dah seronok dah. Baik cikgu, saya tak nak lengahkan masa lagi. Semua dah tak sabar cikgu nak mulakan sesi ulang kaji kita untuk pendawaian domestik tingkatan 4 modul 1 ni. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Sama cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Cikgu Fakrul. Fakrul Anwar bin Ahmad. Saya daripada SMK Tengku Mahmud Iskandar, Tangkak, Johor. Okay, pengalaman mengajar saya adalah selama lebih kurang 8 tahun lah. Saya banyak terlibat dalam program-program yang berkenaan dengan elektrik. Menjadi panel, bina item ni adalah buat soalan lah. Ya. Lepas tu panel untuk membangunkan bahan pengajaran. Okey, kita teruskan. Silakan cikgu. Okey. MPV. MPV. Kita sebut MPV. Ya. Cik Azhar tahu tak apa itu MPV? Saya tahu cikgu, ini soalan mudah je cikgu. MPV, multi purpose vehicle, betul tak cikgu? Betul, tapi untuk segmen ni kurang tepat lah. Kurang tepat. Alamak confident je. Baik cikgu. Yang betul je cikgu? Yang betul dia mata pelajaran vocational. Mata pelajaran vocational. Baik, saya catat cikgu. Kena catat Catat cikgu. Pelajar-pelajar pun catat jugalah. Kadang-kadang pelajar pun tak tahu MPV. Kita tak tahu MPV tu apa sebenarnya. Okey. Untuk subjek saya ni adalah subjek pendawaian domestik. Dan ringkasnya disebut PENDO. PENDO, pendawaian domestik. PENDO. Cikgu panggil PENDO. Cikgu Kuala Lumpur semua panggil PENDO. Kalau PENDO tu tahulah pendawaian domestik juga. Itu dia. Kod dia adalah 7104. Sekarang kita ada format baru mengikut KSSM untuk tahun 2021. Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Seterusnya. Untuk pentaksiran KSSM ni, pentaksiran ni maksudnya peperiksaan. Peperiksaan untuk PENDO ni dia ada 2 instrumen. Kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 lebih kepada ujian bertulis ataupun senang kita cakap teori lah. Teori. Dan kertas 2 adalah kertas berbentuk kerja khusus. Ataupun senang cakap amali. Pelajar buat amali. Maksudnya bukan subjektif lah cikgu. Subjektif tu untuk teori. Nanti saya akan tunjukkan nanti. Kertas yang pertama tadi cikgu. Baik. Ni dia punya format dan pemakahan dia. So ini untuk kertas 1 lah. Kertas 1 ujian bertulis ataupun teori. Dia ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A respon terhad. Respon terhad. Bahagian B ada 2, respon terhad dengan respon terbuka. Apa maksud respon terhad tu? Respon terhad tu bahagian A ni dia uji berkenaan dengan fakta. Fakta ataupun teknikal. Apa peralatan diguna, apa maksud pendawaian permukaan, itu fakta lah. Bahagian A ada 15 soalan, bahagian B ada 4 soalan. Dia dua-dua bahagian ni adalah subjektif. Subjektif juga. Tapi bahagian B ni lebih pada macam penerangan esei pendek lah. Ni dia punya pemakahan lah, masa 2 jam. Wajaran untuk kertas 1 ni dia ambil 40%. Dia ada aras dia lah soalan dia, rendah, sederhana, tinggi. Kemudian ni untuk kertas 2. Kertas 2 ni senang cakap amali lah. Pelajar akan diberi satu tugasan. Membuat amali daripada mula sampai habis. Wajaran dia adalah sebanyak 60%. Kita akan lihat kandungan KSSM pendawaian domestik untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 dia ada 4 topik. Tingkatan 5 ada 3 topik. Kita boleh lihat di sini. So untuk tingkatan 4, yang pertama kerjaya pendawai elektrik. Bila nak belajar pendawaian domestik ni, kita orang kata tak kenal maka tak cinta. Itu dia. Kita kena tahulah prospek kejayaan dalam bidang elektrik ni. Kemudian yang kedua, pelajar akan belajar pendawaian permukaan. Pendawaian permukaan ni pendawaian pada permukaan dinding. Biasanya rumah-rumah kayu lama pakai pendawaian ni. Kalau pernah lihat Cik Azhar?
Apa tu cikgu? Pendawaian lama kat rumah kayu. Rumah lama dulu. Yang kita boleh nampak kabel. Itulah pendawaian saya pernah cikgu. Kalau tengok button dia pun button rumah atuk saya cikgu masih atas bawah tu cikgu. Betul tak cikgu? Betul. Okey, yang ketiga, kita akan belajar pengujian pendawaian tanpa bekalan. So tanpa bekalan tak ada bekalan lah. So safety lah, keselamatan. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang sistem pembumian. Ini pun safety, penting pembumian ni. Okey, untuk tingkatan 5 ada 3 topik. Okey, yang pertama pendawaian industri. Industri ni lebih kepada pendawaian yang tersembunyi macam dinding. Kita tak nampak, tiba-tiba dah ada switch je. Itu contohnya lah. Itu pendawaian industri. Okey, yang kedua, pelajar juga akan belajar sistem solar. Solar asas lah. Termasuk juga dalam sistem solar ni pelajar akan belajar tentang smart home dipanggil. Okey. Boleh on off lampu kipas guna handphone dia. Okey. Dia ajar juga cikgu dalam sistem solar asas ni. Ya, ada. Kita perlu ikut perkembangan teknologi lah juga. Itu sebab dibuat KSSM ni yang terkini ni lah. Kemudian yang terakhir sekali keusaha warna macam tadilah. Kita akan belajar macam mana jadi usahawan, macam nak kira semua. Itu dia. Baik cikgu. Okey. Adik-adik rakan-rakan kita masih okey lagi Syamil lagi. Semua masih okey Syamil, Adam, Haikal. Bak kata orang muda sekarang ni cikgu mantul. Semua tengah mantap betul. Itu dia. Mantap cikgu. betul. Mantap betul. Kita nak teruskan cikgu. Okey. Kita teruskan Ya. Okey. So saya ambil satu contohlah satu topik. Saya ambil satu topik pendawaian permukaan satu fasa. Ya. Okay, sebenarnya nak buat pendawaian ni pelajar kena tahu macam mana nak lukis baru boleh buat pendawaian. Dan perkara pertama yang paling penting sekali adalah keselamatan. Keselamatan penting. So maksudnya dalam apa juga kerja mesti dimulakan dengan lukisan cikgu. Mesti ada lakarannya cikgu. Ya, ada lakaran. Okey. Boleh saya tanya pelajar saya? Boleh cikgu, silakan cikgu. Adam. Mana Adam? Adam? Adam. Lukisan. Lukisan ada berapa yang dah belajar? Mana Acik tanya kawan? Apa ada tanya macam tu? Contohlah, saya bagi contoh satu. Lukisan bentangan. Apa lagi yang kita dah belajar? Selain bentangan? Skematik. Skematik. Lagi lukisan? Lukisan apa lagi? Satu. Kita nak buat pendawaian. Dipanggil lukisan? Bentangan. Yang terakhir itu lukisan pendawaian. Mana Acik Adam? Adam guna talian hayat ni Adam. Malulah cikgu orang raya ni cikgu. Kalau kepala ni mikir lemang, mikir ketupat cikgu. Baik, tapi tadi ada 3 jenis lukisan cikgu. Pendawaian, skematik dan juga pendawaian. Bentangan, skematik dan juga pendawaian. Baik. Okey, untuk keselamatan penting keselamatan ni kita kena pakai pakaian yang sesuai lah. Okey, mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Kena ada safety boot, safety helmet contohnya. Okey, kita kena patuh peraturan keselamatan. Okey. Apa-apa kerja kita kena rancang dahulu. Jangan terus cikgu bagi tugasan terus je pergi buat. Kita kena rancang. Yang pertama sebelum, semasa, selepas. Apa kita nak buat? Okey, kemudian penggunaan alat tangan yang sesuai. Apa alat tangan yang sesuai untuk kita gunakan? Okey. Contohlah kalau kita nak gunting pakaian lah. Kan? Kita mesti kena guna gunting lah kan. Takkan kita nak guna chainsaw. Itu maksudnya sesuai lah dengan alat tangan tu, dengan kerja tu. Okey? Itu dia. Okey, kemudian alat tangan tu pun kita kena pastikan alat tangan tu berada dalam keadaan yang baik. Terutama mesin. Sebab kita nak buat kerja-kerja berkaitan elektrik kan. Tak kisahlah kerja apa pun kan. Peralatan kena berfungsi dengan baik. Maksudnya kena check dulu cikgu Ya, kena check. Dan kena selenggara. Itu yang penting. Bukan setakat cek saja, tapi kalau tak selenggara pun tak boleh juga. Baik cikgu. Okey, kemudian kita kena kendalikan mesin atau peralatan dengan betul lah. Jangan mana-mana pakai kata untuk gunting kertas ke apa kan. Kena kendalikan dengan betul lah. Okey. Itu dia. Okey, ini antaralah
alat tangan yang digunakan antaranya untuk melakukan pendawaian permukaan. Okey, yang pertama tukul pendawaian. Okey, pelajar-pelajar ada lagi? Boleh ikut Okey, yang pertama ada. Okey, tukul pendawaian. Tukul pendawaian. Tukul ni banyak tukul. Kan tukul kuku kambing. Tapi untuk pendawaian permukaan kita gunakan tukul pendawaian. Okey, apa kegunaan ni? Untuk memaku klip plumbum pada papan pendawaian. Apa itu klip plumbum nanti kita akan tengok. Okey, yang kedua pembentuk klip plumbum. Okey, pembentuk ni dia nak bentukkan klip plumbum mengikut saiz yang diperlukan. Okey. Itu dia. So kalau nak kecil maka kecil lah dia kan. Kecil lah dia. Itu dia. Klip plumbum. Baik. Okey, seterusnya alat tangan seterusnya adalah pemutar skru. Pemutar skru ada dua. Okey, yang pertama mata rata. Panggil. Yang kedua mata Philip lah. Kita kena tengoklah kepala skru tu kan. Dia jangan pakai orang Kedah kata jangan pakai pulas je cikgu. Betul lah. Cikgu. Okey, seterusnya. Selain daripada alatan, kita perlukan bahan. Okey, bahan yang penting mestilah kabel. Nak buat pendawaian takkan tak ada kabel kan. Mestilah kabel. Kabel pun ada bermacam color. Kegunaan dia bukan kegunaan lah. Color tu melambangkan, menunjukkan fungsi dia apa. Kalau merah fungsi apa, hitam fungsi apa. Okey. Kemudian klip plumbum. Ini dinamakan klip plumbum ni. Klip plumbum. Klip plumbum dia nak ikat kabel ni pada dekat dinding. Okey. Sebab kita guna pendawaian ni pendawaian lama. Fungsi dia nak ikat kabel pada dinding lah. Ya, itu dia. So pendawaian tu tadi saya ingat sangat penting cikgu untuk kenal mana satu fungsi antara ketiga-tiga warna tu. Kalau taklah jadi nanti pasang buka switch lampu apa rumah jiran yang terbuka. Silap pasang ke rumah sebelah. Betul. Dia warna ni penting sebenarnya. Nak ambil pendawaian ni murid tak boleh rabun warna. Okey. Takut dia keliru nanti. Okey, seterusnya paku. Paku ni untuk memaku klip plumbum tadilah. Klip plumbum tadi kita nak ikat klip plumbum tu kita guna paku pendawaian. Kemudian yang penting switch lah. Switch ataupun selain switch, soket, kotak teracu. Okey. Itu dia. Inilah pendawaian permukaan. Itu saya cakap tadi lukisan. Ada lukisan skematik, ada lukisan pendawaian. Lukisan skematik dia ditunjukkan simbol, dia ada ukuran sebenarnya lah. Bukan ukuran sebenar, skala dia. Bila kita nak buat pendawaian yang sebenar nanti. Okey, apa maklumat yang dapat kita ketahui melalui lukisan skematik ni? Siapa boleh jawab? Syamil. Okey. Syamil. Dan tak ku mahu bukan? Syamil, apa maklumat yang dapat kita tahu dalam lukisan skematik ni? Apa maklumat yang kita boleh nampak? Menunjukkan kadaran MCB. Kadaran MCB. Dan menunjukkan simbol. Ya? Menunjukkan simbol. Simbol. Lagi? Ada lagi? Jenis switch, peranti kawalan yang digunakan. Ni macam baca. Betul juga? Betul. Walaupun mata tu menjeling ke bawah juga. Saya WhatsApp dia jawapan juga. Sebagai ketua kelas saya beri wibawa cikgu. Kita kena bantu cikgu. Baik cikgu. Betul. Okey, betul lah apa yang Syamil cakap tu. Okey, daripada lukisan skematik ni kita boleh tahu kadaran MCB. MCB ni penting. MCB ni pada KFA. Kita FA ni kotak fuse agihan ataupun senang kita panggil DB. Distribution board. Yang papan putih yang banyak-banyak itu MCB. Okey. Kadar NCB, jenis litar. Jenis litar apa? Litar lampu ke, litar kuasa. Kemudian jenis switch. Switch ni pun ada macam-macam jenis juga. Ada satu hala, ada dua hala. Okay, kemudian jenis dan bilangan beban. Okey. Itu yang kita boleh tahu. Itu untuk lukisan skematik. Lukisan skematik ni pun ada dua sebenarnya. Okey. Ini skematik, dinamakan skematik litar lah. Ada satu lagi skematik litar akhir. Okey. Itu lagi detail litar dan skematik litar akhir. Okey. Baik cikgu. Okey. Kita teruskan cikgu. Okey, seterusnya. Ini lukisan pendawaian. Lukisan pendawaian ni dia tunjukkan kabel. Kabel. So, apa maklumat yang kita boleh dapat melalui lukisan pendawaian ni? Saya nak tanya Azri. 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 Apa maklumat lukisan lukisan pendawaian ni? Maklumat yang dapat ditahu bilangan kabel yang diperlukan. Bilangan kabel lagi?
Apa lagi? Lagi tambatan kabel pada Swiss. Tambatan kabel pada Swiss. Swiss. Betul, cikgu. Betul. Hebat belajar-belajar ni. Saya WhatsApp soal jawapan juga tadi, cikgu. Okey, kita tengok. Betul lah tu. Bilangan kabel, tamatan kat Swiss, tamatan pada terminal lampu. Inilah, tu ada kabel-kabel live neutral earth. Ya. Baik, kalau kita tengok lukisan-lukisan ni, dia adakah maksudnya dalam nak menyiapkan sesuatu projek, kita boleh memilih untuk menggunakan lukisan yang jenis mana, sama ada skematik ataupun pendawaian, ataupun mesti tiga-tiga jenis lukisan ni mesti dilukis untuk menyiapkan sesuatu projek, cikgu? Sepatutnya mesti dilukis. Mesti dilukis, So kalau ikut flow-nya macam tadi cikgu tunjuklah, maksudnya dimulakan dengan skematik lah. Bentangan. Bentangan yang pertama. Skematik. Kemudian ni penting sebab kita nak buat pendawaian tu nanti. Okey, macam tadi Azri cakap tadi, kita nak tahu bilangan kabel pendawaian yang perlu kita gunakan. Baik, cikgu. Okey. So sebelum kita nak buat pendawaian, kita kena tahulah berapa panjang kabel tu. Okey. Kan? Kat sini dia ada ajar macam mana nak kira panjang kabel tu. Okey. Memang dia dah beri berapa panjang tu pada lukisan skematik. Okay, contohnya kat sini ada panjang daripada KFA lah ni. Daripada KFA 500, turun bawah 300, naik atas 300. Kita kena tafsirkan ni skematik ni untuk kita kira panjang yang betul, yang sebenar. Dia ada kiraan dia ni. Macam nak kira. Contohlah. Okey. Kita tengok sini. Contoh nak kira panjang kabel live. Okey, daripada kabel live ni warna merah. Warna merah. Daripada sini, daripada KFA, dia akan pergi sini 500 lah. Okey, 500. Dia turun bawah 300. Lepas tu dia naik balik atas sampai sini 300. Lepas tu naik sampai lampu 300. Lepas tu 500 tambah 300 tambah 300 tambah 300. So 1400. Okey, yang belakang ni apa pula? Setiap tamatan kita kena lebihkan panjang. Okey. Jangan ngam-ngam. Okey. Tak boleh ngam-ngam, cikgu. Nanti tiba-tiba bila nak sambung tak cukup. Okay. Tak sampai. So kena lebihkan. So kat sini ada cara, ada macam mana nak kira lebihan tu, ada cara dia. Nanti saya akan tunjukkanlah. Okey. Itu bukan, itu adalah kiraan yang lebihannya lah. Cuma nak tahu macam mana dapat lebihan tu. Nak dapatkan dia tu. Okey, baik cikgu, kita biarkan dulu misteri untuk kiraan nak dapatkan lebihan tu dulu. Sebab tadi Azri WhatsApp saya, dia kata dia lapar air oren. Nak makan dengan apa nama ni, murtabak. Raya-raya makan murtabak. Kan ada makan murtabak kan? Dia nak makan lemang, cikgu. So kita bagilah can dekat Azri nak makan lemang kejap. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, seperti yang saya sebutkan kepada anda semua tadi, selain daripada dalam kemeriahan kita menyambut Hari Raya Aidilfitri 16 Mei hari ini, juga kita menyambut Hari Guru, cikgu. Sekali lagi selamat Hari Guru kepada Cikgu Fakhrul Anwar dan juga kepada semua cikgu-cikgu yang sedang menonton pada ketika ini. Dan the best thing, cikgu, dekat Didik TV ni kita menerima banyak kiriman ucapan Hari Guru selama dalam bentuk fizikal dan juga ikat lah. So ni ada satu kad fizikal yang dihantarkan kepada Didik TV. Saya nak bacakan kepada anda semua. Alright. Ini tengok tu. Dia lukis cantik ni. Dalam ni kita buka. Wow. Dia tulis terima kasih guru. #terima kasih cikgu. Nampak tu dia buat simbolik, ada matahari. So mungkin memberi simbolik kepada guru yang menerangi jalan kan. Ini cumanya tak ada nama siapakah gerangan yang menghantarkan kad ucapan ini. Tapi walau bagaimanapun ucapan dan doa itu yang penting untuk kita menghargai guru-guru kita. Baik cikgu. Semua rakan-rakan kita masih okey? Azri okey, Azri masih on lagi Azri? Baik, insya-Allah. Alright. Dan cikgu, kita nak teruskan cikgu untuk
nak kira lebihan tadi. Cikgu dah janji, cikgu. Saya hidup pening macam mana nak kira. Saya cuba dapat rumus, tak dapat, cikgu. Dia tak ada rumus. Oh, tak ada rumus. Patutlah tak jumpa, cikgu. Okey, cikgu. Okey, nak kira lebihan lah. Okey. Kalau di KFA, dia tetaplah memang kena lebihkan 300 mm. Ya. Untuk elektrik ni kita gunakan unit milimeter. Ya. Kalau convert kepada sentimeter jadi 30 sentimeter lah. Okay, memang kalau KFA kita kena lebihkan 300. Okey. Kita nak tahu sekarang pada switch dengan terminal. Berapa banyak kita nak lebihkan. Ya. Okay, kita tengok switch lah. Okay, sekarang ni switch adalah switch satu hala. Ya. Okay, dia ada 2 terminal. Okay, kita nak kira lebihan ni, kita kira kabel yang keluar dan masuk kat terminal tu. Okey. Okay, tengok Kalau pada terminal C ni, dia ada satu kabel masuk. So, satu. Lepas tu, pada L, dia ada satu kabel keluar. Ya. Dia jadi 2. Lepas tu, dia naik atas. Dekat terminal lampu, dia ada satu kabel yang masuk. Ya. Kita tengok kabel merah dulu, live. So, kat situ ada 1, 2, 3. So, satu lebihan tu sebanyak 150 mm. Kalau ada 3, darablah 3. So, 3 darab 150 jadi 450. So, tambah dengan panjang kabel tadi. So, total dia adalah 1850 mm. So, itu adalah panjang kabel yang diperlukan untuk projek ni, cikgu. Memang kena lebihkan. Takut kan bila nak sambung tarik-tarik tak sampai. Betul. Tapi kalau dalam peperiksaan, cikgu, sekiranya mungkin pelajar meletakkan lebih untuk lebihan itu, tidak 150, adakah masih boleh dikira? Masih boleh dikira. So maksudnya tidak fix kepada 150. Tapi masa amali tu boleh kira. Kalau masa jawab soalan teori ni rasanya kena ikutlah ni. Sebab dia dah tetapkan lah. Masa buat amali tu takkan cikgu nak datang kira kan. Satu-satu. Ya, itu dia. So mesti ingatlah, insya-Allah. Baik, cikgu. Okey, itulah contoh nak kira kabel tadi. Maaf kabel line. Kabel neutral pun sama. Kita tengok kabel tu pergi mana. Daripada KFA sampai tempat dia pergi dekat terminal tu ada berapa kabel keluar, kabel masuk tu lah lebihan dia berapa banyak. Macam neutral ni dia ada satu je. Satu je masuk, keluar tak ada. Okey. Neutral dia pergi kat lampu, dia tak pergi kat switch. Ya. So kiraannya macam itulah. Panjang tambah lebihan. Kabel earth pun sama. Kabel earth dia lain sikit lah. Kita kena tengoklah laluan kabel tu. Okay, daripada KFA dia akan pergi pada lampu dulu. Dekat lampu tu dia ada masuk satu. Lepas tu keluar satu, dah 2. Lepas tu dia turun pada switch dia masuk satu. So 3 lah. Jadi 3 lah. 3 lah. Itu yang darab 3 tu. Ya. Okey. Itulah cara kita nak kira jarak kabel, panjang kabel. Baik, cikgu. Okey. So bila kita nak buat pendawaian permukaan ni lah, kita ada langkah-langkah dia. Langkah-langkah ni nak buat pendawaian apa pun sama je langkah dia. Ya. Cuma dia punya litar tu je yang berbeza. Macam kita nak buat kereta kan. Cara nak buat kereta tu sama, kereta je berbeza. Ya. Kan? Betul, cikgu. So sebelum kita nak buat pendawaian, kita kena tengoklah. Sebelum, dia ada sebelum, semasa dan selepas. Okey. Sebelum tu kita nak buat apa? Sebelum tadi saya dah cakap dari awal-awal tu kita kena lukis. Dengan 3 jenis lukisan tadi, cikgu. Tapi bila nak buat pendawaian, lukisan pendawaian tu yang penting. Bila nak buat tu dia akan rujuk lukisan. Ni nak pergi mana? Ni nak pergi mana kan? Okey. Lukisan. Kemudian peralatan. Kita kena pastikan keperluan bahan, kelengkapan semua telah disediakan. Ikut kepada lukisan bentangan. Dan kita sediakan pula kabel. Berapa panjang kabel kita dah ukur tadi kan? Berdasarkan lukisan tadi kita dah ukur anggar-anggar. Dan kita sediakan klip, plumbum, ikut keperluan litar. Berapa banyak klip kita perlukan nanti saya akan tunjukkanlah. Okey. Kemudian kita pastikan langkah-langkah keselamatan. Keselamatan tu penting. Apa-apa tu mesti akan dinyatakan keselamatan. Okey. Kemudian yang terakhir tu tunggu arahan daripada guru. Bila nak start. Jangan bertindak sebelum arahan. Ya, betul. Itu dia. Baik, cikgu. Okey, ni semasa. Okey, semasa nak buat apa? Okey, semasa kita perlu lukis lukisan bentangan ikut skala sebenar. Ni macam pada papan pendawaian tu, kita lukis terus ikut ukuran sebenar. Kalau dalam kertas website dia dah bagilah skala dia kan. Kita tu lukis je.
kat papan tu guna kapur. Okey. Sekarang kat sekolah tak guna kapur, tapi kami pendawaian guna kapur lagi. Guna kapur lagi Sebab nak lukis kat papan kan, takkan nak guna marker. Betul cikgu. Kan? Pakai marker, pakai kapur, lukis dia punya laluan daripada kafe, pergi Swiss ke, pergi lampu ke, kita lukis dulu. Okey. Kemudian pasang kabel dengan memaku klip plumber pada bahagian hujung sama ada kiri atau kanan. Kabel tu dia pasanglah. Lepas tu nak pegang kabel tu kita perlukan klip plumber dengan paku. Okey. Kemudian pasang kotak teracu. Kotak teracu ni kotak untuk kita pasang Swiss. Okey. Kita nak lekatkan Swiss tu kita kena gunakan kotak teracu. Okey. Pasang kotak teracu pada tambatan Swiss dan tapak rosiling untuk lampu. Kemudian bila kabel kita dah pasang, kita nak buat tamatan, kita kena buang penebat dia lah dulu. Kabel ni luar dia penebat, dalam mengalir. Kalau kita tak buang, macam mana kita nak sambung nanti arus tak mengalir lah, elektrik tak mengalir. Anggaran ni dalam 10 mm lah panjang. Anggarannya. Tapi jangan panjang sangatlah. Okey, pastikan kabel live neutral earth LNE disambung ikut terminal aksesori dengan betul. Dengan betul, jangan salah. Kalau salah pasang ataupun sentuh antara live dengan neutral ni, dia akan jadi kerosakan. Okey. Saya nak tanya sikit boleh tak? Boleh cikgu, silakan cikgu. Kalau kabel live dengan neutral tersentuh, apa akan jadi? Okey. Syamil lah, Syamil. Mana Syamil? Wah, cikgu minat betul dengan Syamil ni. Silakan Syamil. Kalau kabel live dengan neutral dia bersentuh, apa akan jadi? Kerosakan jenis apa tu? Litar tidak akan menyala. Litar tidak akan menyala cikgu. Dia ada istilah dia senang, dia akan jadi litar pintas. Okey. Pintas. Litar pintas ni MCB tu dia akan off nanti. Tu lampu dah tak boleh on lah. Okey. So itu bahaya cikgu kalau tersilap dalam masa perpasangan pendawaian ni cikgu. Itu sebab kalau orang rabun warna susah sikit lah, bahaya. Okey. Dan kalau kita tengok mungkin kalau kita relatekan dengan isu-isu semasa kes-kes kebakaran yang berpunca daripada litar pintas, adakah disebabkan juga pendawaian juga? Pendawaian lah. Dia kadang-kadang bukan kabel tu bersentuh antara dia. Kadang cicak pun boleh jadi. Okey. Cicak, semut. Faktor-faktor luar selain daripada pendawaian juga memberi kesan. Dipanggil faktor benda asing. Wah, faktor benda asing. Benda asing bukan makhluk asing, benda asing. Faktor benda asing. Baik cikgu. Okey, kemudian kita dah pasang kabel, kita buat pengujian litar mati. Pengujian litar mati dia ada alat dia lah nanti yang akan digunakan. Contohnya multimeter. Okey. Bila dah buat ujian litar mati dah okey, kita akan buat ujian litar hidup. Litar hidup ni ada bekalan. Tapi bila nak buat ujian litar hidup, para murid-murid semua, pastikan sebelum buat panggil cikgu dulu. Jangan buat tanpa pengawasan. Jangan buat tanpa pengawasan. Elektrik bahaya. Profesional pun boleh kena, lagi kan kita kan. Betul cikgu. Okey. Okey, ini untuk selepas kerja pendawaian. Dah habis, dah siap, nak buat apa, simpan lah. Simpan, kemas. Pastikan tempat pendawaian berada dalam keadaan yang bersih. Seperti sebelumnya. Inilah antaranya aksesori ni gambar dia. Inilah klip tadi, membentuk klip. Dia ada alat tadi nak bentuk klip tu. Okey, nak pasang kabel pada dinding. Ni dinding kayu lah. Dinding papan, rumah papan. Okey, kita boleh pasang melintang, mendegak. Kalau melintang, jarak antara klip tu dia ada jarak dia. Kalau melintang, jarak antara klip tu lebih kurang 100 mm. Kalau mendegak, berapa Adam? Kalau mendegak. Okey, Adam. Kalau melintang tadi 100 mm. Kalau mendegak, jarak antara klip tu berapa? Kalau melintang dia jaga jarakan fizikal dia 100 mm. Kalau kabel ni mendegak, berapa jarak antara klip tadi? Dia tengah remind balik cikgu, tengah remind balik. Boleh? Berapa? 100 mm juga cikgu. Dia kalau menegak, dia jarak dia jauh sikitlah. 150 mm. 150 mm. Dia melintang kan, kalau lagi jauh dia
kabel tu akan menyedut. So kena rapat sikit, menegak, jauh sikit tak apa. Oh, 150 mm je kan. Okey, pasang kabel dia ada selekor lah, nak belok kiri, belok kanan kan. Okey. Ada juga pemasangan secara simpang 3 macam jalan juga kan. Simpang 4. Okey, pada simpang tu kita kena pakai klip plumbing tu pada setiap simpang tu. Okey. Okey. Okey, ni adalah antara soalan-soalan yang keluarlah. Soalan-soalan yang pertama, soalan biasa lebih kurangnya kemahiran ni. Pelajar faham macam nak buat, memang boleh jawab soalan. Itu dia. Okey, contoh soalan ni, kita tengok soalan. Yang pertama, lengkapkan gambar rajah pendawaian di bawah. So pelajar kena lukis lukisan pendawaian. Ni ada soket, ada Swiss. Ni Swiss digunakan Swiss 2 hala. Swiss 2 hala adalah cara-cara pendawaian dia. Kita tengok ni Okey. Okey, untuk sambungan soket macam biasalah soket. Soket tahu ni Azhar? Soket yang dekat dinding tu cikgu kan? Yang ada 3 lubang tu. Yang 3 lubang tu nak letak plug tu cikgu. Ada orang panggil plug kan? Itu sebenarnya soket. Plug tu yang tu kepala tu. Yalah tempat plug nak masuk cikgu kan? Okey. Soket dia ada live neutral. Live pergi pada MCB. Okey, neutral dengan dia ada terminal dia dekat kotak KFA tu. Okey, kalau untuk Swiss 2 hala, Swiss 2 hala pada Swiss ni sebenarnya ada kabel live saja. Kena ingat tu. Kabel live saja So live daripada MCB dia akan pergi dekat Swiss. Lepas tu dekat Swiss ni dia ada lagi 2 terminal. Dia ada 1 2. Yang dekat Swiss 2 ni pun ada 1 2. Dia ada common panggil C. Okey, dekat 1 2 antara 2 Swiss ni kita kena silangkan. Okey. 1 pergi 2, 2 pergi 1. Dia mesti silangkan Swiss 2 hala ni tahu tak kegunaan Swiss 2 hala? Saya tanyalah. Azri, Swiss 2 hala ni biasa guna kat mana? Ya, cikgu. Swiss 2 hala ni biasa kita guna kat mana? Swiss 2 hala. 2 hala kat rumah. Senang jawapan dia kan. Betul memang kat rumah. Betul lah tu. Betul lah tu memang kat rumah. Tapi biasa kalau rumah 2 tingkat lah. Kita nak naik atas kita nak on switch kan. Lepas tu dah sampai atas macam ni kita nak off, takkan nak turun balik. Oh okey. Itu maksud switch 2 hala. Maksudnya kalau atas off, bawah buka. Kita boleh kawal lampu tu dari 2 tempat yang berbeza. Okey. Itu 2 hala. Tanya Azri. Jangan marah saya pula. Okey, ni contoh soalan kedua lah. Baik. Soalan kedua ni lebih kepada apa badan yang terlibat dalam bidang elektrik ni. Okey, saya dengar Azib bisik, dia kata dia nak jawab cikgu. Oh, dia nak jawab. Dia kata soalan ni dia nak jawab. Dia kata cikgu asyik tanya Azri je cikgu. Azib tak. Azib. Oh lama. Sorry lah Azib. Okey Azib. Okey Azib. Yang A tu. Okey, A dengan B tu. A tu apa Azib? Logo agensi apa? Jabatan Pembangunan Kemahiran. Itu dia. Pandai. Ataupun rekan ni JPK. Okey. Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dia bila pelatihan lah. Yang B tu, Zip? Yang B tu Suruhan Tenaga. Suruhan Jaya Tenaga. Suruhan Jaya Tenaga. Suruhan Jaya Tenaga. Ataupun rekan dia ST. ST ni lebih kepada peraturan lah. Kita kena ikut. Kalau ST cakap macam ni, kita kena ikut. Terutama kontraktor elektrik. Okey. Okey. Oh, ST. Terima kasih Azib. Terima Tahniah. kasih. Itulah Jabatan Pembangunan Kemahiran Suruhanjaya Tenaga. Itu dia. Itu berapa markah cikgu kalau jawab betul tu cikgu? Sebab ini lebih kepada fakta-fakta dalam satu markah je. Satu markah untuk Azib. Satu markah. Kalau 2 soalan 2 markah lah. 2 markah untuk Azib. Ataupun sempena raya ni kita 2 lemang untuk Azib. Okey. Okey, ini contoh soalan ketiga. Soalan ketiga ni lebih kepada memahami. Dia kena tahu. Dia tahu benda ni. Tukul. Kan dia kena tahu fungsi dia, kegunaan dia. Soalan 3 ni, apakah nyatakan nama dan fungsi alat tu? Saya cikgu. Saya try cikgu. Tak tahu betul ke tak salah. Tukul pendawaian cikgu. Betul, tukul pendawaian. Berapa markah cikgu? Baru satu. Satu. Okey. Fungsi dia? Fungsinya. Okey, fungsinya kita tanya Haikal cikgu. Okey, Sebab Haikal pun bisik saya juga dia kata. Nak jawab? Abang, janganlah Azib saja dia kata. Haikal pun nak juga dia kata. Okey, Haikal. Apa fungsi tukul pendawaian ni? Fungsi tukul pendawaian Haikal. Dah tunjuk tadi awal-awal tu. Haikal? Haikal nak tu. Apa dia Haikal?
Fungsi dia. Haikal ada 2. Oh, Haikal mana? Haikal ada 2 cikgu. Haikal Effendi. Haikal Rahim. Haikal Rahim Haikal lah. 2. Sorry. Sebab Haikal ni dah buka mic. Haikal Rahim. Silakan Haikal Rahim. Haikal mana? Haikal Rahim. Haikal Rahim. Haikal. Ada freeze cikgu. Kita Haikal Effendi, kita try Haikal Effendi. Effendi ada Effendi. Ke Haikal Rahim dia saja buat freeze macam tu cikgu. Effendi ada. Haikal Effendi. Apa kegunaan tukar pendawaian ni? Haikal kena angkat mic dekat dengan mulut sikit. Untuk memaku klip gambar pada papan pendawaian. Dia yang betulnya, betul lah tu, ada satu tertinggal. Memaku paku pendawaian pada klip plumber. Oh, bukan memaku klip plumber. Okey. Itu dia. Haikal, tadi kan saya dah WhatsApp jawapan je. Itulah antara contoh-contoh soalan lah kan. Memaku dia bukan memaku klip plumber, memaku klip paku pendawaian pada klip plumber. Klip plumber, itu dia. Baik cikgu. Ni soalan ni advance sikit lah. Bukan advance pun. Ini lebih kepada fakta jugalah, pengetahuan. Senaraikan 4 alat tangan yang digunakan dalam pendawaian permukaan. Yang tadilah kan saya dah tunjuk tadi apa peralatan yang digunakan. Contoh tadi tukul pendawaian. Lagi apa lagi? Azri apa lagi? Selain daripada tukul pendawaian apa lagi Azri? 4 alatan tangan. 4 alatan tangan untuk pendawaian permukaan. Selain daripada tukul pendawaian apa lagi alat yang kita gunakan? Pemutar skru rata dan pemutar skru Philip. Satu lagi? Pemutar skru rata. Pemutar skru rata satu. Pemutar skru mata Philip. Pemata Philip. Satu lagi? Saya nak satu lagi. Pembentuk klip plumber. Pembentuk klip plumber. Itu semua tadi yang cikgu dah sampaikan di awal tadi. Dah sampaikan tadi. Baik cikgu. Okey. Itulah tadi. Betul. Kalau ni 4 markah cikgu. 4 markah. 4 markah untuk Azri. Itu dia. Tapi belum A lagi. Baru betul 4 markah cikgu. Baik cikgu. Okey, ini soalan 5 ni. Ni kira panjang kabel ni markah dia memang lebih lah. Dia biasa kalau teori tu dia bahagian B lah. Sebab pelajar kena tahu cara dia kan. Tadi pun saya dah tunjuk macam mana nak kira panjang kabel, macam mana nak tahu lebihan tu kan. Inilah contoh kiraan dia. Kabel keluar masuk tu mempengaruhi kepada berapa lebihan kiraan kan. Contoh kat sini kalau keluar masuk live kan ada 1, tadi 2, 3. Tu yang kita darab dengan 3. Ni lebihan. Yang ini ada pada soalan. Okey. Dari sini based on rajah tu cikgu. Maksudnya kena tengok betul-betul lah cikgu. Kena tengok betul-betul lah. Litar tu, kabel apa yang dia nak. Kalau live tengoklah kabel live. Kalau neutral tengok kabel neutral sahaja. Jangan salah tengok. So kalau macam ni berapa markah cikgu diperuntukkan untuk menjawab soalan yang ni? Kalau tadi cikgu ada sebut mungkin markahnya lebih daripada soalan-soalan yang lain. 5 markah. 5 markah untuk satu soalan ni saja. Itu dia. So kalau Azri betul tadi 5 ini tambah tadi 4 so jadi 9 lah. Belum A lagi. Kena tambah lagi. Baik. Okey. Ni kalau kabel neutral macam ni kira dia kan saya dah tunjuk tadi. Kita kena tahu. Okey, kabel okey. Itulah antara tips kita nak menjawab soalan. Kita kena pastikan tengok betul-betul. Dan selalulah buatlah latihan. Cara dia sama je. Cuma litar je berbeza. Dia soalan nak tricky pun mungkin dekat situ je juga. Dia pusing-pusing dekat situ. Untuk litar dia pusing mana. Tapi cara kita nak kira, nak buat sama saja. Kalau alat tangan tu samalah. Tak berbeza pun. Kalau daripada tahun lepas, tahun ni pun sama je. Kita belajar alat tangan tu. Itulah. Itu dia. Baik, terima kasih banyak cikgu atas tips yang sangat berkesan untuk sama-sama kita nak implementasi dalam kehidupan kita dan dalam masa yang sama untuk rakan-rakan kita semua nak memanfaatkan dalam peperiksaan SPM 2021 nanti. Baik, mungkin sebagai kata-kata akhir cikgu untuk pelajar-pelajar yang berada di Google Meet dan juga pelajar-pelajar di rumah yang sedang makan lemang sambil menonton ni cikgu. So apa tips ataupun kata-kata akhir cikgu untuk mereka cikgu? Akhir kata saya lah, kita kena hormat guru dan ibu bapa. Okay, sentiasalah buat latihan. Latihan memang penting. Dan amali kena buat. Jangan tak buat. Buat betul-betul. Sebab bila kita buat, daripada buatlah kita tahu macam mana cara dia. Okay.
Dan bila kita dah buat yang latihan kan, kita tahukan dan banyak doa lah. Itu dia. Jangan lupa. So yang cikgu sebut, saya suka dengan apa yang cikgu sebut di awal tadi, menghormati guru dan juga ibu bapa kan, dan dalam masa yang sama kerap buat latihan juga. InsyaAllah sedikit sebanyak memberi orang kata apa penekanan kepada kita untuk lebih faham dan juga lebih familiar dengan soalan-soalan. Baik, insyaAllah terima kasih banyak Cikgu Fakhrul Anwar bin Ahmad, Guru Pendidikan Vokasional Menengah Atas untuk di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud Iskandar Johor, dan juga rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batah. Special kan? Special. Ini terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Ada yang dah WhatsApp, abang cepat bang nak pergi beraya ni, nak kumpul duit raya. Baik, dan kepada anda semua, terus setia di Didik TV KPM. Jangan lupa untuk saksikan RTS Road to Success SPM 2021 di lain episod dan di lain ketika. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Masyita binti Awang, waris kepada Muhammad Ismail bin Ismail, calon SPM 2021. Harapan saya semoga anak saya mendapat keputusan yang cemerlang, terutamanya di dalam subjek MPB. Assalamualaikum, saya Hafidah binti Osman, waris kepada Muhammad Khairil Mahilin bin Ismail. Harapan mama semoga abah berjaya dalam SPM 2021 dalam subjek MPB.